Welcome White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sedosa. Selamat pagi anda semua. Anda bersama saya Helena Pallavi dalam Apa Khabar Malaysia edisi 12 Disember 2022 dan ini adalah masa yang terbaik untuk anda bersama dengan keluarga bersarapan di Old Town White Coffee. Maklumlah hari ini cuti sekolah dan beberapa kawasan di Selangor terutamanya ada cuti umum. So ingat #kopi dulu makan dulu. Baik, untuk sesi hari ini 12 Disember 2022 banyak yang akan kami kongsikan kepada anda semua, terutama tentang kerajaan perpaduan dan beberapa juga isu yang timbul semasa pembentukan kerajaan perpaduan ini, dan diharapkan juga di musim cuti sekolah ini dan ada juga beberapa kawasan yang telah pun dilanda banjir, kita perlu bersama-sama menjaga kesihatan kita dan juga keselamatan diri. Ini saya nak cakap juga, ada satu video tular di media sosial yang saya saksikan di mana air banjir setakat pinggang tapi ramai yang bermain seolah-olah berenang di kawasan tersebut. Itu bukan sahaja tidak selamat, malah tidak bersih, malah tahu nanti akan ada penyakit berjangkit yang disebabkan air dan sebagainya, dan mungkin air itu agak tidak berarus dan sebagainya. Namun kita tak tahu bila keadaan yang kononnya tenang itu akan berubah menjadi satu keadaan yang membahayakan kesihatan kita. So ingat ibu bapa, jaga anak-anak anda dan juga kita juga kena jaga diri kita dan ikut apa sahaja arahan yang dikeluarkan oleh pihak bertanggungjawab sekiranya kita perlu pindah ke kawasan yang lebih selamat. Baiklah, dalam edisi kali ini juga kita nak kongsikan kepada anda beberapa berita dari portal bernama. Jom kita sama-sama bersama dengan rakan setugas Izu untuk dengar apa cerita portal bernama hari ini. Jom. Baik, terima kasih Helena. Bersama saya Izu Yusof, dan pada hari ini ada beberapa berita yang cukup menarik untuk saya kongsikan, di mana yang pertama, pada semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menggesa ke semua pejabat awam untuk mengamalkan nilai-nilai murni, iaitu seperti ketelusan, nilai murni bersih, cekap dan amanah dalam usaha mengembalikan semula kegemilangan negara yang pernah dicapai dulu dari segi ekonomi, kestabilan dan juga disiplin yang pernah dicapai negara pada satu ketika dahulu. Dan perkara tersebut digesa bukan sahaja kepada seluruh pejabat awam tetapi juga kepada mereka yang berkhidmat oleh kerajaan dalam usaha mengembalikan kegemilangan tersebut. Dan yang cukup menarik adalah dalam usaha melaksanakan dasar-dasar yang telah digubal oleh kerajaan, Perdana Menteri tidak boleh melaksanakan ia seorang diri. Jadi memerlukan bantuan daripada penjawat-penjawat awam untuk melaksanakan dan juga merealisasikan harapan tersebut. Itu apa yang digesa oleh Perdana Menteri pada semalam. Dan kalau kita melihat kepada pasca pandemik sekarang ini, sudah pastinya bulan 12 memberi satu harapan ataupun sinar kepada pemain industri orang kata tu tourism, di mana di Pulau Pinang kadar penginapan hotel di Pulau Pinang hampir mencecah 100% penginapannya, dan itu merupakan satu indikator yang cukup menarik, cukup bagus kepada perkembangan industri pelancongan di negara, kerana bermula pada bulan Oktober hingga ke Disember di Pulau Pinang sahaja, hotel-hotel di seluruh Pulau Pinang telah pun dipenuhi dengan pengunjung-pengunjung bukan sahaja dari negara, bukan sahaja dari tempatan tetapi juga dari pengunjung-pengunjung luar negara seperti Thailand, Singapura dan juga Indonesia yang akan menginap di Pulau Pinang bermula pada Disember ini. Dan itu merupakan satu indikator yang cukup menarik, bukan sahaja perkembangan ekonomi dan juga tetapi juga kepada hala tuju tourism negara. Dan seterusnya, kalau boleh saya kongsikan juga yang menarik baru-baru ini, iaitu filem Mekamato Movie telah pun mencapai
mencatatkan jumlah keuntungan sebanyak RM5 juta dalam masa 3 hari, yang mana filem Makamoto mula ditayangkan pada 8 Disember. Hari pertama sahaja telah mencatat jumlah kutipan sebanyak RM1 juta. Dalam masa 3 hari saja, filem animasi 3D ini telah mencapai jumlah kutipan sebanyak RM5 juta. Itu menunjukkan satu perkembangan positif kepada perkembangan filem animasi negara. Sebelum ini kita ada Upin Ipin, kita ada Bobo Boy, dan yang terkini kita ada filem animasi terbaru iaitu Makamoto The Movie. Dan kalau boleh saya kongsikan juga di mana gelombang tersebut memberi satu impak yang positif, kerana pada sebelum ini, setahun yang lepas, Makamoto ditayangkan di filem di siaran Cartoon Network, dan pada 2 bulan yang lalu ditayangkan di Netflix, dan rentetan daripada kesinambungan tersebut memberi satu gelombang kepada penonton-penonton di Malaysia untuk meneruskan minat mereka terhadap filem animasi tempatan, dan itu antara yang boleh dibanggakan kerana karya sebegini ada di Malaysia. Jadi saya harap kepada semua pemain industri animasi di Malaysia untuk meneruskan perkembangan tersebut supaya animasi kita terus bertaraf antarabangsa di mata dunia, bukan sahaja di peringkat Malaysia tetapi juga terus diiktiraf di peringkat antarabangsa. Baik, saya rasa itu sahaja dapat saya kongsikan pada ketika ini. Jangan lupa untuk terus melayari portalbernama.com untuk mengetahui apa berita-berita menarik dan berita-berita terkini yang berlaku di negara kita pada hari ini dan juga seterusnya. Saya rasa kita nak teruskan dengan perkembangan cuaca sebelum kita lihat apakah berita menarik untuk hari ini. Untuk itu kita lihat dulu ramalan cuaca yang telah disediakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Bilik Berita. Kerajaan memerlukan perkhidmatan awam yang profesional, jujur, cekap dan amanah dalam membantu serta melaksanakan dasar-dasarnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan pimpinan beliau juga memerlukan perubahan demi mengembalikan semula kegemilangan ekonomi, kestabilan dan disiplin mantap yang pernah dicapai negara suatu ketika dahulu. Perdana Menteri menggesa semua pegawai tadbir dan diplomatik PTD yang masih berkhidmat membudayakan nilai-nilai murni bersih, cekap dan amanah. Selain itu, kerajaan juga memerlukan anggota perkhidmatan awam yang dapat menukar pendekatan pengurusan agar selaras dengan budaya yang hendak diamalkan oleh kerajaan semasa, iaitu accountability, ketelusan dan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh integriti. Datuk Seri Anwar turut meminta penjawat awam menukar hala tuju dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan serta meninggalkan cara lama berpandukan amalan menurut perintah tanpa melihat kepada peraturan sepatutnya. Katanya ia selaras dengan prinsip-prinsip tadbir urus yang baik dan kedaulatan undang-undang serta pada masa yang sama beliau sedar pentingnya persefahaman dan kerjasama yang baik antara anggota perkhidmatan awam dan anggota pentadbiran. Beliau berkata proses perubahan dimaksudkan memerlukan pengukuhan institusi sedia ada seperti Institut Tadbiran Awam Negara Intan yang mesti menjalankan program latihan dan kajian bagi memudahkan perjalanan proses diperlukan. Seterusnya, UMNO akan menerima apa sahaja usul yang dibawa ke Pimpinan Agung akan datang selagi mana ia dapat memperkukuh parti. Namun begitu, Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kajian terhadap setiap aspek perlu dilaksanakan dan lebih penting ketika ini ialah merapatkan kembali saf kepimpinan parti tersebut. Beliau mengulas berhubung cadangan Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Muhammad Yunus, agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan dibawa ke Pimpinan Agung UMNO pada 11 Januari hingga 14 Januari tahun hadapan. Itu adalah pendapat peribadi Datuk Seri Jamal Yunus dan kita akan terima apa saja usul yang dapat memperkukuhkan UMNO. Dan yang lebih penting, kita dapat merapatkan saf di kalangan kita setelah kita terpukul dengan kuatnya di dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Ulang Tahun ke-10 Persatuan Usahawan Wanita Cina Malaysia di Petaling Jaya semalam.
Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri turut mendakwa matlamat penubuhan bersatu adalah untuk melenyapkan UMNO. Tegas beliau, kesedaran perlu ada di peringkat akar umbi parti bahawa tujuan halus parti itu mesti ditolak oleh keseluruhan ahli UMNO. Dalam pada itu, Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, lebih banyak usaha serta inisiatif akan diwujudkan bagi membantu usahawan muda termasuk golongan wanita. Saya fikir menteri barunya akan mempunyai banyak idea, bukan hanya mewujudkan ramai usahawan tetapi memperkasakan usahawan-usahawan muda yang baru, dan tentunya bukan hanya pinjaman makro tetapi pinjaman untuk usahawan SME akan dapat diperbanyakkan, walaupun kita tahu kekangan ekonomi sedang melanda negara kita. Tambah beliau, walaupun negara sedang berdepan kekangan ekonomi ketika ini, matlamat tersebut tidak pernah dipinggirkan bagi memberi peluang kepada anak muda untuk menceburi sektor keusahawanan. Dengan itu, sekian dari Bilik Berita. Untuk lagi perkembangan terkini, jangan lupa saksikan buletin bernama 11 pagi nanti. Salam hormat. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Saya Halina Pahlavi dan ini rakan seperjuangan untuk hari ini. Dan pada hari ini kita sedia maklum kalau kita melihat kepada trend pengundian pada PRU 15 memberi satu impak yang besar kepada penentuan hala tuju negara, bukan sahaja kepada proses mengundi itu sendiri, tetapi kepada kestabilan ekonomi, politik, sosial dan juga pengembangan dalam industri dan juga penawaran kerja, terutamanya kepada golongan belia. Jadi pada hari ini kita nak bercakap soal yang cukup menarik, cukup dekat dengan golongan undi 18, iaitu Kerajaan Perpaduan Pandangan Mahasiswa. Dan bersama dengan kita pada hari ini, di sebelah kanan saya, selamat kembali ke studio Apa Khabar Malaysia, iaitu Rashidan Muhammad Hassan selaku Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM. Apa khabar Rashidan? Alhamdulillah baik, sihat. Seterusnya di sebelah ujungnya pula, iaitu Muhammad Zaid Abdul Karim selaku mantan YDP Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar Zaid? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita di Apa Khabar Malaysia. Baik, saya tanya dulu Halina. Boleh, okay. silakan. Rashidan, kalau Rashidan sendiri selaku YDP di UiTM melihat kepada perkembangan politik di negara kita, mungkin Rashidan boleh kongsikan sendiri apa pandangan Rashidan melihat kepada Kerajaan Perpaduan yang dibentuk pada hari ini? Baik, kalau kita lihat Kerajaan Perpaduan pada hari ini adalah satu rentetan daripada disebabkan oleh tiada mana-mana gabungan ataupun parti yang berjaya memenangi lebih daripada 112 kerusi untuk membentuk satu kerajaan. Dan kalau kita lihat pada hari ini, mungkin pindaan yang berlaku baru-baru ini berkaitan dengan larangan anti lompat parti itu sedikit sebanyak mungkin menjadi safety net kepada mana-mana parti, kerana kita pernah melihat sebelum ini, walau bagaimanapun ia tidak menghalang mana-mana parti untuk membuat gabungan untuk membentuk satu kerajaan. Jadi saya fikir Kerajaan Perpaduan pada hari ini perlu melihat apa fokus utama mereka dari segi mungkin pembentukan ekonomi, pemulihan ekonomi baharu, dan dari segi apa polisi ataupun apa dasar-dasar baharu yang perlu dibuat oleh kerajaan pada hari ini, yang akhirnya bukan sahaja memanfaatkan kepada golongan belia itu sendiri tetapi rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Kerana kalau kita lihat hari ini, politik itu satu benda yang perlu terbuka, perlu matang, rentetan juga daripada Undi 18 yang diperkenalkan. Jadi Kerajaan Perpaduan pada hari ini saya fikir perlu memainkan satu peranan yang sangat penting, kerana dia sedikit sebanyak akan mencerminkan kita dalam tempoh masa 5 tahun akan datang. Itu pandangan daripada Rashidan. Betul. Kita melihat pada pandangan selaku mantan YDP USIM, selaku seorang yang sudah bergelar mantan, mungkin ada pandangan berbeza yang mungkin Zaid nampak dalam Kerajaan Perpaduan pada hari ini. Bagi saya tak pasti sama ada nak diistilahkan Kerajaan Perpaduan ataupun Kerajaan Campuran, disebabkan sebenarnya saya pun masih lagi mencari-cari adakah title perpaduan ataupun campuran itu yang lebih sesuai digunakan. Disebabkan apa yang saya maklum, perpaduan adalah tanpa pembangkang. Tapi kita tengok sekarang ni, kerajaan campuran adalah kerajaan yang ada pembangkang. Jadi bagaimana PN tidak
terlibat dalam kerajaan pada kali ini. Dan juga kita boleh tengok kerajaan perpaduan sebenarnya pernah dicadangkan dahulu pada 2009 oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, yang mana pernah ketika dulu semasa PAS bersama dengan PKR dan DAP, tapi mungkin ada beberapa kekangan lah dari sudut semasa itu. Dan juga kita tengok pada zaman sekarang ni kerajaan yang sedang yang telah dibentuk oleh Datuk Seri Anwar ni satu kerajaan yang saya rasa boleh dijenamakan sebagai kerajaan campuran, bukan perpaduan. Itu yang pada pandangan saya lah untuk yang. Okey, dan dari segi komposisi parti yang menyertai kerajaan pada masa kini, adakah anda berdua bersama dengan mereka yang berada di media sosial bahawa mereka tidak begitu bersetuju apabila komponen yang menyertai kerajaan ini tidak terdiri daripada parti yang banyak menang kerusi semasa PRU 15. Pandangan anda sebagai seorang yang menyertai undi 18? Pada pandangan saya, kalau kita lihat rakyat pada hari ini, mereka perlu faham untuk membentuk kerajaan perlunya kerusi yang kalau di negara kita 112 kerusi. Jadi bila kerusi itu tidak tercapai, kita berhadapan dengan satu situasi parlimen gantung, parlimen tergantung, yang mana seperti yang saya sebutkan tadi, tak ada mana-mana parti atau gabungan yang boleh membentuk kerajaan. Jadi saya fikir mahasiswa ataupun belia ataupun rakyat pada hari ini perlu faham bahawa dasarnya perlu cukup. Kalau tak cukup, terpaksa sama ada penggabungan, perpaduan atau campuran. Jadi bagi saya, hari ini mungkin ada yang mengatakan, oh kita ada stand kita. Parti A kata, oh kita kena pertahankan ini. Parti B kata, oh kita kena pertahankan perkara lain. C pula kata lain. Tetapi bila kita bercakap soal negara, soal nak meneruskan kelangsungan ekonomi, sosio dan sebagainya, kita perlu bukan mengetepikan apa yang stand kita. Kita perlu mempertahankan apa yang kita pegang. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu fikir apa yang terbaik untuk rakyat, apa yang terbaik untuk negara supaya ekonomi kita tidak terus jatuh. Kita pun, World Bank pun dah kata kita bakal menghadapi recession pada tahun 2023. Jadi kalau kita masih lagi tidak mahu memikirkan perkara-perkara tersebut, adakah ia akan menguntungkan negara ataupun tidak? Itu satu persoalan yang mungkin perlu kita fikir dan kita tanya, apa situasi kalau kita masih, oh aku kena macam ni. Okey. Zaid pula, adakah bersetuju dengan Rashdan? Ya, saya bersetuju dengan apa yang disampaikan. Maknanya kita lebih fokus kepada kebajikan rakyat sebenarnya. Okey. Maknanya dari segi kepartian itu tidaklah satu perkara yang penting pada masa yang sekarang inilah. Maknanya bila kerajaan itu tidak ditubuhkan lagi, merisaukan dan menimbulkan satu kegawatan dari segi kebajikan rakyatnya, di mana dari segi ekonomi negaranya macam mana dan sebagainya lah. Baiklah, okey, kita nak tanya juga, mereka ni adalah mahasiswa yang bakal menjadi pewaris dan juga harapan negara. Apa yang anda berdua inginkan daripada kerajaan perpaduan ini? Bagi saya, bila kita lihat kerajaan perpaduan pada hari ini, kita mahukan satu benda yang segar, yang baharu. Kerana dalam menghadapi situasi kos sara hidup yang meningkat, mungkin juga timbul isu gaji fresh grade. Apa yang boleh kerajaan pada hari ini memberikan, merangka satu polisi baru yang melihat kepada percambahan atau pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Kerana kita harus lihat bahawa bila kita sebut berkaitan dengan ekonomi ini, dia melihat juga dengan currency contohnya. Dan kita juga perlu selari dengan apa-apa jua dasar yang diperkenalkan di peringkat global. Kerana kalau kita hanya buat satu dasar yang tidak selari dengan pendekatan di peringkat global, ia juga akan menjatuhkan kita. Jadi mungkin sebagai contoh peningkatan pelaburan ataupun pendekatan baharu dari segi fiskal dan monetary policy yang baharu, dia sedikit sebanyak akan memperkukuhkan ekonomi kita, dan akhirnya dia akan memberi kesan kepada yang lain dari sudut educationnya, dari sudut pertaniannya dan sebagainya. Dan harapan kita kepada kerajaan perpaduan pada hari ini ialah isu belia dan mahasiswa ini perlu dilihat dengan lebih serius. Undi 18 kita dah buat, mengapa mereka ini tidak boleh dipandang sebagai satu pihak yang perlu diangkat? Dan
kalau kita fikir dari sudut yang berbeza, ini bukan sahaja tanggungjawab Kementerian Belia dan Sukan, KBS, tetapi ia menjadi tanggungjawab kepada semua kementerian-kementerian yang ada di Malaysia untuk lihat isu belia dan mahasiswa ini. Sebagai contoh, pekerjaan, employability, kos sara hidup. Jadi kalau kita nak harap kepada satu kementerian saja, ia mungkin membebankan satu pihak. Tetapi kalau semua kementerian melihat bahawa isu belia, mahasiswa inilah salah satu isu yang perlu diangkat, saya fikir perkara ini perlu diteruskan. Zaid, adakah isu employability itu menjadi isu kepada anda sebab ialah baru grad kan? So bagaimana? Saya masih lagi belajar. Okey. Cuma mungkin banyak adu-aduan yang dapatlah daripada student sendiri, yang mana saya tertarik dengan satu manifesto lah, iaitu selamatkan generasi tercicir dalam pendidikan. Maknanya saya buka manifesto Pakatan Harapan, yang mana satu kerajaan pada hari inilah, okey. Dan juga satu perkara yang anak muda mahukan, iaitu setiap parti kenalah menunaikan apa yang telah dijanjikan. Jadi saya tertariklah dengan apa yang dijanjikan, iaitu untuk menyelamatkan generasi yang tercicir. Maknanya dari segi mahasiswa yang sudah bergraduasi, sejauh mana kerajaan boleh membuka peluang pekerjaan kepada mereka. Adakah peluang pekerjaan itu sekadar atas angin saja, ataupun boleh menjadikan ia realiti yang sebetul-betulnya. Sebab yang kita tengok pun sebelum ni memang ramai penganggur-penganggur yang dari kalangan mahasiswa, yang daripada masuk ke era COVID dan sebagainya. Jadi kadang-kadang pergi kerja pun basuh pinggan dan sebagainya. Jadi dia ada satu pendidikan yang bertaraf tinggi, tapi peluang pekerjaan itu tak ada. So banyaklah pelajar-pelajar yang di Malaysia ni pergi ke luar negara, cari kerja dekat luar negara, menyebabkan itulah yang satu perkara yang mereka kena buat. Tapi itulah pandangan saya, kerajaan sekarang ni perlulah untuk membuka lebih lagi peluang pekerjaan supaya golongan-golongan ini tidak dibiarkan, tidak dipinggirkan, malah kena banyakkan lagi peluang-peluang pekerjaan supaya mereka ini diangkat dan mereka ini ditonjolkan dengan mereka punya peranan untuk negara. Maknanya peluang pendidikan dan juga taraf pekerjaan perlu bergerak seiring dan juga penawaran gaji dalam kita bergerak ke arah negara yang maju. Helena, Rashdan dan juga Zaid, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah melihat apakah yang dimahukan oleh golongan anak muda, terutamanya golongan belia, mahasiswa-mahasiswi di peringkat universiti, terutamanya golongan undi 18. Dan sekarang kita masih lagi bercakap soal kerajaan perpaduan pandangan mahasiswa kita. Baik, Rashdan dan juga Zaid. Kita pergi pada Zaid dulu lah. Tadi kita dah mula dengan Rashdan. Baik, Zaid, selaku mantan YDP di USIM yang juga dekat dengan mahasiswa, melihat kepada pembentukan kerajaan perpaduan pada hari ini, apakah yang ingin difokuskan kepada pembangunan belia di masa pemerintahan kerajaan perpaduan pada masa ini? Okey, yang pertama memberikan inisiatif yang terbaik kepada mahasiswa, yang mana kalau kita tengok sejarah-sejarah kerajaan sebelum ini, ada juga yang inisiatif yang diberikan, tapi adakah kerajaan pada kali ini mampu memberikan inisiatif yang lebih lagi kepada mahasiswa, yang mana bila undi 18 ni diwartakan, sebenarnya golongan mahasiswa ni lah ada satu golongan yang perlu memberi inisiatif yang lebih supaya tarikan undi tu akan terus berjalan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mendengar keluhan dan aduan daripada mahasiswa. Bukan sahaja mahasiswa ni mengadu kepada pihak universiti, malahan kami ni sebenarnya boleh memberi idea, cadangan, aduan kepada pihak kementerian supaya kami ni tidaklah berada di tampuk yang bawah sahaja. Maknanya suara kami adalah suara yang paling besar, okey, tapi tidaklah menyebabkan kegawatan di peringkat Malaysia. Itu yang kedua. Yang ketiga, membuka cadangan serta idea-idea baru supaya kami ni sebenarnya kami ni banyak idea-idea baru yang boleh membawa Malaysia ke hadapan.
Jadi perlu membuka satu platform yang mana suara anak muda ni ada satu suara yang khas supaya pemikiran dan juga idea-idea yang kami bawa ni juga terselit di agenda-agenda kerajaan Malaysia pada kali ini. Itu pada pandangan saya. Dan bila Zaid cakap macam tu, saya tertanya, dan adakah Majlis Perwakilan Pelajar ini tidak mampu membawa perkara itu, tidak mampu menjadi suara kepada pelajar, mahasiswa untuk membawa perubahan kepada sistem yang sedia ada ini? Okey, sebenarnya mampu. Okey, kalau kita tengok pun kerap kalilah kami berjumpa dengan YB Menteri, tapi pada dasarnya, pada utamanya sejauh mana pandangan kami ini diterima dan juga pandangan kami ini dibawa ke peringkat atasan. Jadi kalau kita tengok pun idea-idea serta cadangan daripada anak-anak muda ni, idea-idea yang fresh, idea-idea yang baru, yang mana kerajaan pada kali ini kena bertindak mengikut peredaran zaman pada zaman sekarang. Okay. Kalau Rashidan sendiri, sebab kalau Zaid dah kata tadi perlu ditawarkan lebih insentif kepada mahasiswa-mahasiswi ini. Kalau Rashidan sendiri dari sudut ekonomi, apa lagi yang perlu ditawarkan kepada golongan belia dalam menarik mereka untuk terus bersemangat dalam membangunkan negara ini? Bagi saya, bila kita bercakap soal ekonomi ni ialah akses kepada keterbukaan ruang-ruang kepada belia-belia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi mereka. Kerana kalau kita lihat pada hari ini, kadang-kala ada setengah sektor tu melihat kepada mungkin golongan tertentu, yang sektor lain pula melihat kepada golongan tertentu. Dan kalau kita tengok dalam sistem pendidikan kita juga telah didoktrinkan dengan kalau masuk universiti ni adalah pelajar-pelajar yang pandai. Bila ambil TVET contohnya, kemahiran mereka ini kurang. Sedangkan TVET ini satu medium ataupun platform yang sebenarnya lain daripada pendidikan di universiti. Jadi kalau kita lihat dalam ekonomi, akses yang diberikan ini perlu diberi lebih kepada mahasiswa ataupun belia berdaya ini supaya mereka ini rasa belonging kepada negara. Kerana mungkin kalau kita lihat peratusan mengundi pada baru-baru ini, mungkin kalau kita lihat undi 18 itu sebenarnya boleh lagi ditingkatkan. Jadi kita kena semak kenapa ada lagi peratusan yang tidak mengundi. Dan kalau kita lihat kajian-kajian yang dibuat oleh Bernama sendiri, S2 Awani dan sebagainya, kenapa golongan-golongan mahasiswa ataupun belia berdaya ini tidak turun mengundi? Salah satunya kerana mereka tidak merasakan bahawa ada keperluan. Sebab mereka mengundi, at the end mereka tidak ada apa-apa perkara yang bakal mereka nikmati. Jadi mungkin ini salah satu perkara yang perlu dilihat supaya bila mereka ini diberi ruang dan peluang, bukan sahaja untuk berkhidmat, tetapi suara mereka ini diangkat. Kalau kita tahu sekarang ni dalam Dewan Negara kita ada satu wakil belia. Mungkin kerajaan perpaduan hari ini boleh tambah kota tersebut supaya suara belia ataupun mahasiswa ini lebih didengari di peringkat Parlimen dan Dewan Negara. Jadi itu sedikit sebanyak memberi pengaruh kepada belia pada hari ini untuk mungkin selain kita menunggu PRU 16, mungkin akan ada PRU di peringkat negeri-negeri yang kita tahu tidak semua DUN bubar baru-baru ini. So, saya fikir itu sangat penting untuk kemenjadian mahasiswa ataupun belia berdaya. Akses itu yang paling penting. Baik, Helena, macam ada nak tanya soalan tu. Ada tunggu. Tak ada. Cuma nak tanyalah, kalau kita lihat Malaysia ni, demokrasi yang kita amalkan ini sebenarnya memberi kita satu kebebasan untuk memilih siapa yang kita mahu, meraihkan perbezaan pandangan. Namun dalam masa yang sama juga, kita ni pelbagai kaum, pelbagai bangsa dan sebagainya. Tidakkah ini satu keadaan di mana ia kontradik antara satu sama lain, dan pandangan anda berdua tentang perkara ini? Pada pandangan saya, demokrasi ini adalah satu sistem yang unik kerana dalam kepelbagaian itu kita meraihkan kesemuanya. Dan saya berpegang dengan kita mempertahankan sesuatu tidaklah dengan kita menidakkan hak orang lain. Sebagai contoh, kita mempertahankan perlembagaan, kita mempertahankan apa-apa perkara sekalipun, kita tidak menidakkan orang lain. Dan kita juga perlu faham bahawa setiap kaum, setiap bangsa di negara kita Malaysia ini mempunyai hak mereka tersendiri yang perlu dihormati, yang perlu kita sanjungi sama-sama. Dan saya fikir sekiranya kita sama-sama dalam satu jalan, ia sebenarnya create lagi banyak harmoni daripada mudarat. Dan kalau kita tengok dalam kepelbagaian ini juga, dia sebenarnya melahirkan satu generasi yang mempunyai pemikiran kehadapan.
Kerana kita tidak mahu orang kata juara kampung sorak di tempat sendiri sahaja, tetapi kepelbagaian ini juga akan melahirkan satu senario sosioekonomi yang akan meningkatkan cara pemikiran kita, cara kita bekerja, cara kita bersama-sama dalam keluarga dan sebagainya. Jadi bila bercakap soal rakyat berbilang bangsa, demokrasi, kita perlu tahu kita ada kebebasan. Seperti yang telah pun dalam masa yang sama kita di ada juga tengah hari panduan tadi yang perlu di kita mana ikut. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saya pernah sebut sebelum ni dan saya mungkin boleh sebut sekali lagi. We want to be transparent but not naked. Kita mahu ada ketelusan tetapi bukanlah secara buta, secara orang kata tidak memikirkan apa keburukan dan sebagainya. Dan perkara itu sedikit sebanyak berlaku ketika pilihan raya baru-baru ini apabila ada setengah pihak yang cuba memain sentimen, cuba memburukkan mana pihak yang mana akhirnya dia menjerat atau memakan diri mereka sendiri. Transparent but not naked. Dan baik, Zaid, mungkin sebelum kita berakhir, apa harapan Zaid untuk kerajaan perpaduan kini? Okey, harapan saya lah untuk kerajaan pada kali ini, yang pertama, tunaikan manifesto yang telah dijanjikan kepada rakyat. Itu adalah satu perkara yang saya rasa perkara utamalah, dan setiap pilihan raya pun memang itu perkara yang paling utama sekali. Yang kedua, mengekalkan keharmonian di Malaysia. Maknanya kita ni hidup berbilang kaum, berbilang bangsa dan agama, tapi sejauh mana kerajaan pada hari ini dapat mengekalkan agama Islam adalah agama yang rasmi di Malaysia itu sendiri. Dan saya tertariklah dengan Menteri Agama yang telah dilantik, yang mana akan meneruskan agenda-agenda Islam dan akan menjaga nama Islam itu sendiri. Dan juga kita tengok dekat sini banyak perkara-perkara lah yang perlu dijaga, yang perlu memastikan supaya keharmonian dan negara terus berkembang maju di sudut ekonominya, di sudut pendidikan dan sebagainya lah. Dan juga rakyat, sejauh mana kebajikan rakyat dijaga, dan juga kita boleh tengok ahli-ahli parlimen untuk turun padang, bukan sahaja pilihan raya hampir baru nak turun padang, tapi kita tengok sini kalau boleh setiap hari, setiap masa, dan kalau ada peluang turunlah, tengoklah rakyat yang berada di bawah. Kami memerlukan anda. Itulah harapan saya pada kita. Itu dia pandangan mahasiswa kita, Muhammad Zaid Abdul Karim dan juga Rashdan Muhammad Hassan. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Khabar Malaysia. Dan kita nak berehat seketika, dan tapi kita lihat dulu VT yang telah disediakan oleh wartawan dari Johor tentang pusat tuition pintar untuk anak-anak yatim. Saksikan. InsyaAllah esok akan berlakunya acara istiadat akan sumpah untuk jawatan geng curi motosikal tumpas selepas dua lelaki ditahan kerana terlibat dalam 87 kes curi motosikal di Pulau Pinang dan Kedah dalam 2 sebulan baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah SP Tan Cheng San berkata tangkapan itu hasil penubuhan pasukan khas Op Lejang West pada Ogos lepas setelah menerima lebih 10 laporan polis berkaitan kes kecurian motosikal di kawasan parkir stesen KTM Bukit Mertajam dan Bukit Tengah sejak Jun. Beliau berkata bertindak hasil risikan dan intipan yang dijalankan, polis berjaya mengesan suspek pertama berusia 46 tahun di sebuah inap desa di Padang Besar, Perlis pada 23 November lepas. Lelaki itu dipercayai sedang merancang untuk menyeludup motosikal dicuri ke negara jiran, di mana setiap motosikal akan dijual kepada orang tengah pada harga RM1,000. Beliau berkata siasatan mendapati kedua-dua lelaki yang berasal dari Perlis itu datang ke Pulau Pinang dan kemudiannya mencuri hanya motosikal jenis Honda Waze Alpha yang diparkir di stesen KTM, pasar awam serta hospital di kawasan bahagian Tanah Besar negeri itu. Menurut beliau, berdasarkan siasatan, dua lelaki itu terlibat 30 kes curi motosikal di sekitar Pulau Pinang dan 57 kes di Kedah, dengan mereka dipercayai aktif menjalankan kegiatan jenayah berkenaan sejak tahun lepas sehingga mampu mengaku keuntungan ribuan ringgit setiap bulan. Hari ini saya akan berkongsi mengenai 4 pertubuhan kebajikan anak-anak yatim Islam di 4 daerah di Johor telah dipilih bagi pelaksanaan program kelas Smart Tuition yang merupakan inisiatif projek impak sosial Telekom Malaysia TM. Kesemua pertubuhan tersebut melibatkan daerah
Pontian, Kota Tinggi, Keluang dan Batu Pahat dengan peruntukan RM60,000. Program melalui Yayasan TM itu bertujuan membantu pelajar sekolah dalam kalangan anak-anak yatim Islam di pertubuhan tersebut mencapai kejayaan dalam pendidikan. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Negeri, Nurlizan Noh berkata, inisiatif pendidikan berasaskan digital itu membuktikan kolaborasi serampang dua mata antara agensi berkaitan yang selari dengan perkembangan revolusi industri IR 4.0. InsyaAllah program ini adalah program daripada Yayasan TM untuk semua pertubuhan anak yatim 4 daerah tadi. Kita doakan semoga program ini memberi manfaat sebenarnya kepada semua pelajar tingkatan 5 yang akan mengambil peperiksaan SPM pada bulan 3 pada tahun 2023 akan datang. Untuk makluman semua, ini memang ditaja sepenuhnya oleh Yayasan TM selama 24 bulan. Jadi sama-sama jugalah tadi dalam ucapan saya juga kita doakan moga-moga program ini berterusan bukan hanya setakat 24 bulan sahaja. Sempena program kelas Smart Tuition tersebut, pihak TM turut akan membekalkan seunit komputer, seunit projektor dan talian Unify 100 Mbps untuk kegunaan anak-anak yatim Islam di pertubuhan tersebut. Kelas tuition berkenaan membabitkan 12 tenaga pengajar dan 60 pelajar yang menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Baik, setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan di Johor. Perkembangan lain nanti saya akan bawakan dari semasa ke semasa. Kembali kepada rakan setugas di Wisma Bernama. Terima kasih. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Kebebasan bersuara merupakan satu hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang rakyat dalam menyampaikan apa sahaja berita, dan dalam bidang media itu memberikan satu kelebihan dalam menyampaikan maklumat, tapi boleh disalahgunakan dengan penyampaian yang negatif ataupun positif. Dan pada hari ini kita nak bercakap soal kandungan media, apa yang perlu dikawal bersama dengan tetamu kita iaitu Profesor Madya Dr. Nur Karilawati Abdul Karim selaku Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan Industri Kreatif dan Budaya Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana Baik, Doktor, dan kalau kita lihat baru-baru ini Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi Fazil menyatakan bahawa kebebasan media menjadi antara komitmen kerajaan perpaduan dalam memastikan proses semak imbang itu berjalan dengan lancar, dan beliau juga berkata bahawa Majlis Media Malaysia mungkin menjadi antara kaedah bagi merealisasikan perkara itu. Namun kalau kita lihat secara terperinci daripada peranan media itu sendiri dalam negara demokrasi, bagaimana? Sebagai sebuah negara yang demokrasi, mengamalkan demokrasi berparlimen, Malaysia mempunyai pakar-pakar dan juga kita ada budaya dan juga garis panduan yang perlu kita ikuti. Maksudnya di sini apa yang perlu dikawal, itu kita pergi sebentar lagi saya rasa ya. Tapi sebagai sebuah negara demokrasi, kita perlu wujudkan, saya setuju dengan kata menteri tadi ya, di mana perlu diwujudkan sebuah badan ataupun badan penyiasatan mungkin ya, suatu yang dapat mengimbangi pandangan daripada rakyat marhain dan juga apa juga yang disebarkan oleh media di dalam media sosial dan juga media arus perdana. Ya. So kebebasan tu perlu ada, cuma ia perlu dipantau. Ya, dipantau maksudnya sebagai penggiat media, ya, organisasi media, ia perlulah mengamalkan penapisan kendiri, ya, self regulation. Di mana saya yakin di Bernama juga kita ada proses pemantauan kendiri ya. Jika sesuatu yang palsu ataupun tidak benar, kita ada inisiatif untuk fact checking. Dan sekiranya ada juga kandungan-kandungan yang boleh mengancam keselamatan negara,
Itu juga amat penting, amat perlu dipantau lebih dekat lagi. Sebab itu kedaulatan negara dan juga keharmonian bangsa, itu peranan media di situ yang perlu dimainkan sebagai sebuah media yang ada mengamalkan sistem demokrasi. Macam Dr. kata tadi, media memainkan satu peranan yang sangat penting dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat dan negara kita. Masyarakat yang berbilang kaum, pelbagai bangsa. Jadi perpaduan dan keharmonian itu memainkan satu peranan yang penting dalam mengekalkan keamanan di negara. Jadi sebagai pengamal media, apakah yang perlu disampaikan sebenarnya bukan sahaja kepada kerajaan, pengamal media kerajaan, tetapi juga swasta dalam mengekalkan perpaduan dan keharmonian negara? Apa yang perlu kita lakukan? Okey, saya berbalik kepada konsortium. Konsortium yang kami wujudkan di sini, ini sebenarnya dibiaya oleh Kementerian atau Pengajian Tinggi pada 2020 sehingga 2022 dan diberi sambung lagi sehingga tengah tahun depan. Dan tugas USIM sebagai konsortium kecemerlangan pendidikan dalam industri kreatif ialah menghasilkan sebuah kerangka di mana dapat dikongsi bersama penggiat media dan juga organisasi di dalam memantau kandungan dan juga modal insan. Talent di dalam industri. Modal insan saya maksudkan di sini sebab kita bimbang yang media hanya memikirkan benefits atau profits, keuntungan, keuntungan. Di mana sekiranya keuntungan tu melebihi daripada usaha untuk menyampaikan informasi, mendidik masyarakat, ataupun menebarkan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat dan juga yang mengangkat identiti Malaysia ni sendiri di mata dunia. Itu yang kita kurang nampak sekarang kerana saya rasa media di negara kita ni kurang dipantau dari aspek kandungan yang berbentuk berciri-cirikan negara, masyarakat kita yang pelbagai etnik, agama, pemahaman dan juga ras-ras politik dan sebagainya. So benda ni sebenarnya boleh mengancam, boleh memberi kemudaratan juga kepada negara kita kerana kita ingin memaparkan agar Malaysia sebuah negara yang dapat menerapkan nilai-nilai media-media di Malaysia ni dan juga penggiat-penggiat seni juga kreatif, sebab kami meliputi bukan saja media news ataupun berita, sumber berita, tetapi juga kandungan kreatif yang dalam bentuk filem, kandungan televisyen, hiburan terutamanya. Saya tertarik nak minta doktor mengulas mengenai modal insan yang dikeluarkan daripada USIM, di mana kalau kita lihat semasa Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong dalam mempersembahkan majoriti sokongan dalam membentuk kerajaan. Hari pertama pada sebelah petang kita dikejutkan dengan satu headline iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sah menjadi Perdana Menteri yang dikeluarkan oleh akhbar media swasta. Pandangan doktor, perkara tidak sahih dipublishkan secara umum di mana satu kegawatan pada ketika itu berlaku. Pandangan doktor, adakah itu sesuatu perkara yang wajar dilakukan oleh seorang pengamal media dalam mengekalkan keharmonian dan juga perpaduan negara pada ketika itu sekiranya terjadi? Okey. Pada ketika itu adalah di mana negara kita tiada parlimen, di mana kita tiada lagi satu kuasa, punca kuasa yang dapat menjaga kestabilan ataupun keharmonian masyarakat. Saya pasti saya pun juga teruja ketika itu, di mana masing-masing menanti-nanti siapakah Perdana Menteri, dan semestinya sebagai rakyat, sebagai pembaca, pengguna media, kita amat berharap kepada media yang menghasilkan sumber yang sahih, kebergantungan pengguna media ataupun khalayak di negara kita ni kadang-kadang tu tercabar kerana terdapat media yang organisasi yang telah sedikit melanggar, sebab dia belum mendapat official news ketika itu kan, dan mungkin imej dia akan tercalar, dan saya memang betul-betul berharap agar pada masa hadapan
maksudnya pengawalan ataupun gatekeeper di dalam sesebuah organisasi media tu perlu diperketatkan. Kesahihannya tu berlaku beberapa peringkat. Tapi tak adalah macam birokrasi yang terlalu ketat. Okay. Ya? Sebab kita news is something yang orang kata current, yang nak cepat, yang segera. Siapa cepat juga dia dapat. Dapat dalam erti kata dapat keuntungan, ya? Dan orang mungkin bila sesebuah organisasi media itu cepat dan laju, dia akan orang akan tune kepada dia punya channel kan. So itu secara inilah saya minta juga kepada organisasi media dan juga pengguna, ya, sebab ini daripada perspektif ni kita perlu lihat daripada perspektif masyarakat sebagai konsumer, ya, media ataupun kandungan media itu sendiri. Okay. Mereka perlu bijak. Alright. Doktor, kalau kita melihat kepada kandungan media, organisasi media itu lebih mudah dikawal kerana mereka mempunyai struktur terikat dengan akta-akta rahsia rasmi kerajaan, akta komunikasi dan sebagainya. Namun kalau kita melihat daripada individu, modal insan, mereka-mereka yang membuat konten-konten ini, bagaimana kita nak mengawal apa sahaja yang mereka hasilkan supaya ia tidak memecah belahkan masyarakat, menimbulkan kegelisahan dan juga perpecahan di kalangan rakyat Malaysia. Bagaimana? Ya, Lina, saya rasa itu sangat menarik soalan tu kan. Kerana kita ni sebagai manusia biasa, kita lihat sebagai manusia biasa daripada perspektif pengguna, ya. Headlines itu menjadi satu yang dapat segera menangkap kita punya emosi, ya, emosi. Kerana media ni kalau diikutkan dia punya psikologi, dia yang menggunakan emosi pembaca. Okey. Pembaca, kami tak mahu Perdana Menteri ni, kami nak Perdana Menteri ni, kita nak orang ni ataupun parti-parti berikut. Tetapi media telah membawa mata kita dan hati kita ni ke arah sesuatu yang mungkin menakutkan, ya, sebab emosi kita ni pelbagai, ada setengah pihak mengembirakan, ya. So di situ sebagai penggiat media, ya, penulis ataupun wartawan, ya, khususnya perlulah lebih mahir dalam bukan saja akta-akta, ya, pelbagai guideline telah dikeluarkan, ya, tapi ada juga yang melanggar. Dan tapi di situ kebolehan mengesahkan ataupun menyelidik, ya, menjadi lebih seorang yang kritikal, ya, dan selalu memikirkan kebaikan dan keburukan yang mungkin, kemudaratan yang mungkin dialami ataupun dia akan perolehi, ya, sekiranya dia menerbitkan kandungan yang sebegini-sebegini. Itu tanggungjawab sosial, itu tanggungjawab seseorang di mana kena fikirkan impak dia besar. Sebesar manakah impak tu terhadap seorang wartawan tersebut. Kebebasan bersuara dalam media memberi satu kelebihan yang sangat besar kepada pengamal media itu sendiri. Di Malaysia, mungkin doktor boleh terangkan apakah indikator yang meletakkan bahawa ini merupakan satu kebebasan dalam bersuara melalui media? Ada tak indikator-indikator dia? Indikatornya ialah berbalik kepada sekiranya berita tu meragukan, sekiranya sesuatu berita tu mungkin boleh mencetuskan kemudaratan yang lebih tinggi, yang lebih besar, ya, perlulah betul-betul diteliti, ya, betul-betul diteliti, perlu dibuat rujukan, bertanya kepada autoriti ataupun pihak-pihak yang dapat mengesahkan kesahihan, ya, kesahihan sesuatu maklumat tersebut. Situ indikatornya di situ. Indikator sebagai sama ada kandungan itu dalam bentuk propaganda ataupun sebagai mungkin cuba saya rasa banyak news-news yang macam ni semasa pilihan raya kan. Sampai orang kampung lah, saya kat sini, saya pun orang kampung. So kita rasa keliru, ya. Keliru. Makcik-makcik pun tanya, betul ke ni? Betul ke orang ni buat macam ni kan? So di situ berbalik kepada individu tersebut,
ya, sebagai seorang wartawan dia semestinya telah diijazahkan, mungkin dalam bidangnya, mungkin bukan dalam bidangnya, ya. Dan ini menjadi satu guidebook yang utamalah. Indikatornya sekiranya dapat membawa seseorang itu ke mudaratan dan cuba teliti terlebih dahulu sebelum disebarkan. Ya, penyebaran. Kadang-kadang kalau kita tahu benda itu tak betul, kita jangan sebar. Link tersebut pun jangan disebarkan kerana kita sebenarnya membantu, ya, membantu meningkatkan lagi visibility, ya, keterlihatan di dalam media sosial itu utamanya. Okey. Terima kasih. Itu dia Profesor Madya Dr. Nur Karilawati Abdul Karim, wakil dari Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan Industri Kreatif dan Budaya dari USIM. Terima kasih Doktor kerana sudi berkongsi dengan kami tentang kandungan media, apa yang perlu dikawal. Dan itu sahaja yang dapat kami kongsikan untuk Apa Khabar Malaysia edisi 12 Disember 2022 untuk hari ini. Sebenarnya banyak lagi kita nak kupas, tapi apakah yang terdaya kita ada hanya 1 jam sahaja. Jadi setakat itu sahaja dapat kita kongsikan. Esok kita akan bawakan lebih menarik lagi topik-topiknya dan semestinya dalam Apa Khabar Malaysia dari 9 hingga 10 pagi. Saya Izzy Yusof dan saya Helena Pahlavi. Ingat hashtag kopi dulu, makan dulu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.